Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima menghadap secara berasingan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail berada di negara ini bagi lawatan rasmi selama 2 hari. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap Yang amat berhormat di Istana Nurul Iman, menyertai bersama Yang amat berhormat pada majlis menghadap Yang berhormat Senator Datuk Marzuki bin Yahya, Timbalan Menteri Luar Malaysia, Raja Datuk Noroshirwan bin Zainal Abidin, Timbalan Ketua Setiausaha, Yang berbahagia Datuk Mohtar bin Muhammad Abdul Rahman, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, dan Tuan Yang Terutama Ismail bin Salam, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dan Yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Di ruang lain Istana Nurul Iman, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha berkenan menerima menghadap Yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia. Juga hadir semasa majlis menghadap Pengiran Datin Salwana binti Pengiran Haji Ibrahim, Isteri Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, Datin Dayang Nurhayana Janis binti Abdullah, Isteri Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Puan Rosita binti Ismail, Isteri Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam, Republik India dan Republik Demokratik Rakyat Laos berhasrat mengukuhkan lagi kerjasama dalam bidang pendidikan, pertanian, tenaga hidro dan pengangkutan penerbangan. Ikuti perincian beritanya selepas ini. Teruskan bersama Berita Perdana. Hubungan baik dan kerjasama yang sedia ada antara yang dibincangkan semasa kunjungan Muhibah Pesuruhjaya Tinggi Republik India ke negara Brunei Darussalam dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Rakyat Laos ke negara ini kepada Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diadakan secara berasingan di bangunan Dewan Majlis. Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara menerima kunjungan Tuan Yang Terutama Ajanish Kumar, Pesuruhjaya Tinggi Republik India ke negara Brunei Darussalam. Juga mengadakan kunjungan muhibah Tuan Yang Terutama Pontavi Buddara, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Rakyat Laos ke negara Brunei Darussalam. Kedua-dua majlis kunjungan muhibah ini merupakan perjumpaan rasmi yang pertama antara kedua-dua belah pihak masing-masing. Antara perkara yang dibincangkan kerjasama bidang pendidikan, pertanian, tenaga hidro dan pengangkutan penerbangan. Kedua-dua pihak juga berharap bagi mengukuhkan lagi kerjasama dan pertukaran tenaga manusia dan ahli-ahli di kedua-dua dewan perundangan masing-masing. Juga hadir yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekermajaya Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat.
Membudayakan amalan gaya hidup sihat dan meningkatkan lagi kesedaran dalam kalangan pelajar di peringkat rendah antara matlamat Bulan Kesedaran mengenai kesihatan. Bulan Kesedaran diungkayahkan oleh mahasiswa-mahasiswi UBD yang sedang dalam penempatan di Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. Murid-murid Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Jalan Kebangsaan antara sasaran program dengan sesi taklimat pagi tadi. Taklimat kesihatan dibahagikan kepada dua sesi iaitu bagi murid-murid lelaki dan perempuan tahun 5 dan 6. Antara menyertai Cucunda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Amat Mulia Pengiran Anak Abdul Hafiz bin Pengiran Anak Khairul Khalil. Dengan adanya bulan kesedaran mengenai kesihatan ini, ianya diharap akan memupuk dan menanam tabiat membudayakan kehidupan gaya sihat bukan sahaja di sekolah malah juga di rumah. Pendidikan agama berkesan, dakwah mantap dan jaminan dan kesejahteraan sosial merupakan 3 fokus utama dalam rancangan strategi Kementerian Hal Ehwal Agama bagi tempoh 2020 hingga 2024. Kepentingan rancangan strategik, isu serta cabaran yang dihadapi dalam menuju mencapai wawasan negara 2035 dibincangkan pada Forum Pemberigaan Rancangan Strategi 2020-2024 Kementerian tersebut pagi tadi. Forum merupakan salah satu pengisian majlis Perhimpunan khas sempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-35 bagi warga Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis perhimpunan tersebut berlangsung di Dewan Tarbiyah Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan timbalannya Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar dan Haji Umi Kalsum binti Haji Muhammad Nur, Pegawai Agama Kanan, membentangkan kepentingan rancangan strategik serta hubung kaitnya dalam menjayakan wawasan negara 2035. Beliau juga menyentuh mengenai fasa perancangan strategik yang sudah dan sedang dijalankan. Kementerian Hal Ehwal Agama telah melaksanakan 2 fasa rancangan strategik dan pemberigaan dalam forum sebagai langkah sosialisasi dalam mendapatkan input untuk melibatkan semua peringkat dalam penyediaan dokumentasi rancangan strategik 2020-2024. Dan perkara ketiga, kita melihat daripada titah ke bawah duli, iaitu rancangan strategik tersebut merupakan jalan. Fokus pendidikan agama berkesan menyediakan tenaga pakar bagi meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Menurut Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, pemangku pengarah pengajian Islam, fokus tersebut bermatlamat bagi mempertingkatkan amal soleh, akhlak mulia dan penghayatan beragama serta melahirkan generasi intelek dan profesional. Yang paling penting, macam mana kita ni selaku warga Kementerian Hal Agama dapat sama-sama menyumbang sesuai dengan platform yang di mana kita ni berada untuk pengukuhan dan pencapaian di tahun 2000. Sementara dakwah mantap pula merupakan salah satu fokus utama dalam perancangan strategik. Awang Muhammad Yusof bin Haji Abdul Majid, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat 2, berkata fokus bermatlamat bagi mempelbagai medium dakwah melalui penyebaran berkesan dan memperkasa budaya dan amalan penghayatan beragama. Kursus-kursus, bantuan ilmu apa supaya orang ini dapat berdikari. Dan kalau kita perhatikan di dalam strategi planning 2014. Manakala Awang Haji Aziman bin Haji Zaman, Pegawai Pelajaran pula menjelaskan mengenai jaminan dan kesejahteraan sosial. Katanya fokus tersebut menyediakan satu sistem jaminan sosial yang berdaya tahan bagi mereka yang kurang upaya. Ia bagi memastikan tidak ada golongan yang tercicir dan mengurangkan kebergantungan kepada bantuan kerajaan dan meningkatkan sumber dan alternatif. Disebabkan itu, setelah bengkel-bengkel yang telah diungkayahkan sebelum berjumpa dengan para belia perlu bergiat aktif dan mengembangkan kemahiran yang sedia ada ke arah menuju belia berwawasan demi pembangunan negara. Beberapa orang belia mengongsikan pandangan untuk menjayakan wawasan negara. Para belia masa kini perlu melengkapkan diri dengan ilmu dan kemahiran, meningkatkan daya saing, berinovatif dan kreatif. Sebagai seorang pegawai kerajaan ini bertanggungjawab untuk melaksanakan apa yang telah dititahkan oleh Kebawah Duli mengenai matlamat tahun 2035 ini. Cara untuk merealisasikan wawasan 2035 bagi Persatuan Kishmi Guru, kami banyak membuat aktiviti-aktiviti yang
banyak membangun ke dalam jati diri seseorang belia seperti keusahawanan, kepimpinan dan macam-macam lagi. Cara kita ni menzahirkan rasa syukur kita ni terhadap kemajuan yang telah kita ni nikmati dan keamanan pada masa ini ialah dengan cara kita ni menzahirkan rasa taat setia yang tidak berbelah bagi kepada baginda dan kerajaan baginda. Salah satu kemajuan yang negara yang dapat dilihat pada masa ini ialah dengan adanya peningkatan dalam pembaik pulih kemudahan jalan raya, penyediaan bekalan perubatan di hospital dan juga meningkatnya penyediaan kemudahan bekalan elektrik dan air di Temburong. Suruhanjaya Tinggi British di negara ini semalam menganjurkan Majlis Malam Gala Amal yang bertujuan mengutip dana bagi Yayasan Kanser Kanak-kanak Yaska. Majlis dikendalikan oleh syarikat Relentless Entertainment dan berlangsung di Pusat Seni Sekolah Antarabangsa Jurudong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dan Tuan Yang Terutama Richard Lindsay, Pesuruhjaya Tinggi British ke negara Brunei Darussalam. Majlis diserikan dengan nyanyian artis tempatan dan antarabangsa dari United Kingdom. Persembahan muzik dan kolaborasi artis tempatan ini diharap akan dapat meningkatkan lagi hubungan rakyat kedua-dua buah negara. Dalam menghadapi revolusi perindustrian keempat, pemimpin-pemimpin sekolah perlu bersiap sedia dan memiliki arah strategik serta pandangan jauh. Ini dapat dicapai dengan menyediakan para guru dan pelajar dengan pengetahuan dan pelbagai kebolehan untuk mengadaptasi dan berperanan lebih berkesan dalam perubahan persekitaran pendidikan global. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan menegaskan perkara itu semasa majlis pembukaan Konvensyen Pemimpin Sekolah 2019 yang berlangsung pagi tadi di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Educational research at present highlights potential impact of the fourth industrial revolution on pedagogy and even the whole landscape of education. Therefore, we have to be prepared for these changes. High-quality school leaders build a culture of high expectation and strive for continuous improvement in order to create excellent and high-performing schools. They work with the whole school and its community to develop children and young people who uphold the values of Brunei Darussalam nation and who aims for academic and personal excellence. Majlis diselajurkan dengan pelancaran Pelan Strategik Kementerian Pendidikan 2018-2022 dengan tema Pemimpin Berkualiti Pendidikan Berkualiti. Persidangan selama 2 hari dihadiri lebih 400 orang. Konvensyen dikendalikan oleh jabatan-jabatan, bahagian-bahagian dan unit-unit di bawah Kementerian Pendidikan. Juga hadir Datin Sri Paduka Dr. Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Mahkamah Tinggi Bandar Seri Begawan menetapkan 14 Mac depan bagi sebutan semula kes bunuh seorang lelaki tempatan di kawasan Pos Kawalan Kuala Lurah pada 12 Januari 2017. Mahkamah memutuskan tarikh baru itu selepas keempat-empat suspek yang didakwa terlibat dalam kes pembunuhan itu mengaku tidak bersalah semasa sebutan semula kes pagi tadi di Mahkamah Tinggi. Keempat-empat suspek ialah Moryadi bin Haji Raya, Yusri bin Haji Yaakob alias Yaakob, Sufaridin bin Haji Majinin dan Haji Tuah bin Haji Tarib. Dalam sebutan semula kes, pertuduhan dibacakan di hadapan Yang Arif Datu Paduka Stephen Chong, Ketua Hakim Mahkamah, dan Yang Arif Muhammad Faisal bin Pihin Datu Juragan Lela Diraja Kenal Bersara Datu Seri Pahlawan Haji Kifli, Hakim Mahkamah Perantaraan. Dalam pertuduhan tersebut, suspek-suspek mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan.
Mereka diwakili oleh peguam bela masing-masing. Pendakwa raya telah diwakili oleh Hajah Anifa Rafiza binti Haji Abdul Ghani dan Siti Nur Jawinah binti Haji Kula, timbalan-timbalan pendakwa raya. Tarbiyah Global merupakan kumpulan yang berdaftar dalam program keagamaan belia di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama yang menyumbang pada perkembangan syiar agama Islam di negara ini. Pagi tadi, Tarbiyah Global melancarkan truck mobile Classroom Happy Harun yang diadakan di kawasan letak kereta Pusat Dakwah Islamiyah. Pelancaran disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiyah, selaku pengerusi bersama program keagamaan belia. Dengan pelancaran tersebut, kumpulan tarbiyah dengan kerjasama program keagamaan belia, Kementerian Hal Ehwal Agama akan berkunjung ke masjid-masjid di seluruh negara secara berjadual untuk mengadakan kelas-kelas Iqra dan pelbagai aktiviti bersama anak-anak mu'allaf di samping merealisasikan negara zikir dan wawasan Brunei 2035. Juga hadir yang berhormat dan Khairunisa binti Awang Haji Asyari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Dr. Hajah Monayati binti Datuk Sri Laila Jasa Haji Muhammad Kasim, pengasas syarikat Happy Harun. Adapun tujuan pelancaran Happy Harun ini adalah untuk beri pendedahan kepada kanak-kanak untuk meningkatkan juga kecintaan mereka terhadap ilmu. Jadi kerana di dalam Happy Harun kami akan mengajar berkenaan dengan Islam dan sains, kerana sains ini pun ia berkait rapat dengan kehidupan kita ni. Jabatan Penjara genap usia penubuhannya ke-65 pada 1 Mac ini. Sempena ulang tahun tersebut, Jabatan Penjara mengadakan majlis bertahlil di Kubah Makam Diraja bagi ayahanda dan bonda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin dan Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit. Antara yang hadir, Awang Muhammad Amir Hairil bin Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Keselamatan Kesejahteraan dan Undang-Undang Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Awang Haji Muhammad Isamuddin bin Abdullah Juna, Pemangku Pengarah Penjara. Bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Awang Nur Huzaimi bin Haji Murah, Guru Ugama Institusi Penjara Muara Burong. Empat rakyat tempatan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan hari ini atas pertuduhan di bawah Perintah Eksais 2006. Mereka didakwa kerana tidak memberi kerjasama kepada pegawai kastam yang bertugas dengan tidak memberhentikan kenderaan apabila diarah untuk berhenti bagi pemeriksaan di pos kawalan kastam Kuala Lurah. Abdul Ma'ad bin Yunus berumur 21 tahun mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman denda RM2,000 atau 1 bulan penjara jika gagal membayar denda. Tertuduh diberi tempoh selama sebulan untuk membayar denda. Moknirah binti A. Ramli berusia 25 tahun mengaku tidak bersalah dan kes akan disebut semula pada 12 Mac depan. Tertuduh dilepaskan dengan ikat jamin seorang penjamin tempatan. Siti Joriana binti Johari berumur 29 tahun mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman denda RM2,000 atau 1 bulan penjara jika gagal membayar denda. Tertuduh diberi tempoh selama sebulan untuk membayar denda. Dan Nur Hanani binti Husin, seorang perempuan berumur 31 tahun juga didakwa atas kesalahan yang sama. Tertuduh mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman denda RM2,000 atau 1 bulan penjara jika gagal membayar denda. Tertuduh diberi tempoh selama 3 bulan untuk membayar denda. 2 buah syarikat di daerah Tutong dikenakan denda kompaun atas kesalahan melanggar akta kesalahan kecil penggal 30. Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi mengeluarkan denda kompaun RM500 ke atas syarikat Daiko Industrial di Kampung Serembangun kerana kesalahan menumpah cecair beracun yang akan menyebabkan mengalir atau jatuh di tempat awam. Syarikat berkenaan diberikan tempoh dalam masa 7 hari untuk menjelaskan denda kompaun. Sementara syarikat Molah dikenakan denda RM200 setelah didapati bersalah meletak sampah di luar premis. Syarikat Terbabit didapati melakukan kesalahan tersebut semasa unit penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong mengadakan pemeriksaan di premis perniagaan di daerah Tutong semalam.
Orang ramai dan pemilik-pemilik premis perniagaan diingatkan supaya sentiasa menjaga kebersihan dan membuang sampah di tempat yang disediakan. Kursus ibadat haji bagi musim haji tahun 1440 Hijrah 2019 Masihi akan diadakan serentak di keempat-empat daerah mulai Jumaat ini hingga 28 April 2019. Kursus tersebut akan diadakan setiap hari Jumaat dan Ahad mulai pukul 8 pagi hingga 10 pagi. Semua bakal haji yang terpilih untuk menunaikan ibadat haji bagi musim haji tahun ini dikehendaki hadir mengikuti kursus ibadat haji di pusat-pusat kursus yang telah diaturkan. Bagi daerah Brunei dan Muara, pusat-pusat kursus haji ialah di Sekolah Ugama Lambak Kanan, Kampung Lambak Kanan, Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Amal Umi Kalsum Al-Islam, Kampung Mulaut, Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Hafizah Sururul Bolkiah Berakas dan Sekolah Ugama Sungai Besar, Kampung Sungai Besar. Di daerah Belait, kursus tertumpu di Sekolah Ugama Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin Kuala Belait dan Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Rashidah Sa'datul Bolkiah Pekan Seria. Manakala di daerah Tutong, kursus ibadat haji diadakan di Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Noain dan bagi daerah Temburong pula diadakan di Sekolah Persediaan Arab Temburong. Untuk mengembangkan syiar Islam di negara Brunei Darussalam melalui aktiviti-aktiviti takmir masjid serta memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar negara Brunei Darussalam akan sentiasa dalam lindungan Allah Taala, petang tadi Ahli Jawatan Kuasa Surau IBTE Sultan Saiful Rijal julung kalinya mengadakan halakah zikir. Acara juga bagi memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-35 tahun. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ihwal masjid. Acara dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah diikuti dengan bacaan surah Al-Waqi'ah secara halakah. Dengan berkat surah Al-Waqi'ah, semoga negara Brunei Darussalam akan sentiasa dikurniakan rezeki yang berkat lagi disyukuri. Acara juga bertujuan untuk mengimarahkan surau IBTE Sultan Saiful Rijal dengan kehadiran lebih ramai jemaah di samping menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai negara zikir. Paras air tangki Subuk buat sementara ini masih dalam tahap yang rendah. Jabatan Kerja Raya dalam siaran medianya berkata, penduduk kampung Subuk pada masa ini mengalami gangguan bekalan air. Jabatan tersebut sedang berusaha menyiasat dan membaik pulih situasi bekalan air dengan melaksanakan kerja mengesan kebocoran dan pembaikan paip. Penduduk kampung Subuk bolehlah mendapatkan air melalui tangki biru yang ditempatkan di Masjid Subuk, Taman Serubing, Persimpangan Ketua Kampung Subuk, Persimpangan Ketua Kampung Belimbing, Simpang 309, Simpang 421, Simpang 500, Simpang 373, Simpang 260 dan Flat Kebajikan Simpang 564. Hubungi talian 123 bagi pembekalan air bersih melalui tangki.